Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, seperti mana yang kita tahu, minggu lepas kita dah belajar daripada Cikgu Nenish tentang sifat dan ciri logam. Okey, kita dah belajar logam ferrous, logam bukan ferrous dan alloy. Okey, contoh logam ferrous, kita ada besi tebak, besi tempa, besi tuang, kan. Okey, kita pun dah belajar pun sifat mekanikal, sifat fizikal, sifat mekanikal seperti keplastikan, keanjalan, kekerasan. Sifat mekanikal pun, sifat fizikal pun kita dah belajar suhu dia, takat lebur dia. Okey. Tapi apa yang kita tahu daripada logam tersebut, kita tak tahu dari mana dia datang. Betul tak? So dari mana penghasilan dia? Macam mana penghasilan dia? Macam mana dia terbentuk, macam mana dia diproseskan dan dia diasingkan menjadi kululi, dia dijadikan alloy. Okey, untuk topik kali ini kita akan belajar macam mana proses pengeluaran besi dan keluli. Maksudnya dekat sini ialah proses penghasilan besi dan keluli. Okey, kita pergi dulu. Untuk memproseskan pengeluaran besi dan keluli ni, kita memerlukan bahan mentah. Bahan mentah ni merupakan bahan utama dalam proses pengeluaran besi. Kita ada 3 bahan utama dia, iaitu biji besi, kok, arang batu dan batu kapur. Kemudian bila 3 bahan ni diproses, kita akan dapat besi jongkong. Dia macam jongkong emas. Tahu bentuk jongkong emas seketul tu? Tu adalah besi jongkong. Tapi kita akan belajar tentang besi, bukan emas. Okey, kemudian kita tengok biji besi. Biji besi kita ada hematik, kita ada limonite, kita ada magnetik dan kita ada takonik. Contohlah saya bagi dekat hematik ni, dia ada 40% hingga 65% kandungan besi dalam dia. So yang lain tu adalah benda asing. Okey, kemudian kita ada magnetik. Dalam magnetik kita ada 72.4% kandungan besi. Yang lain adalah benda asing. Okey, kemudian kita ada kok. Kok adalah arang batu. Yang pertama, kok dia akan membakar hampasnya di dalam dapur khas tanpa udara. Dapur khas tanpa udara itu adalah dia macam satu kawasan yang tertutup, macam tu. Kemudian kita ada dia adalah bersifat keras, rapuh dan berongga. Itu adalah kok arang batu. Okey. Kemudian kita ada batu kapur, bahan mentah yang ketiga, iaitu kita panggil dia bahan lakur. Dia untuk membebaskan bahan asing yang tidak dikehendaki daripada biji besi. Ni fungsi batu kapur. Yang tadi ni biji besi semua ni ada benda asing. So batu kapur ni lah akan bertindak balas untuk membebaskan bahan asing tersebut daripada biji-biji besi semua. Okey. Kemudian untuk penghasilan pengeluaran besi dan keluli ni, kita akan menggunakan relau. Okey, relau adalah, kita tak tahu relau tu apa. Relau adalah kawasan dapur untuk meleburkan bahan mentah tersebut. Relau ni boleh kita katakan sebagai seperti kawasan tanah Arab. Contohnya chef-chef dari Arab yang membakar roti, roti-roti yang mereka bakar dalam terowong yang berbata tu, tu macam contohnya kita boleh tafsirkan sebagai relau. Tu relau untuk roti. Tapi sekarang kita relau untuk besi. Boleh dikatakan seperti begitu. Contohnya orang Arab, dia nak
golek kambing. Dia nak bakar kambing. Dia akan bakar dalam satu terowong dalam tanah. Itu adalah relau dia. Okay, kita tengok. Daripada bahan mentah tersebut, daripada 3 bahan mentah tersebut, biji besi ni, daripada 3 bahan mentah tersebut, kita akan dapat biji besi. Biji besi ni kita akan masukkan ke dalam 3 bahan tersebut. Kita masukkan ke dalam relau bagas ni. Kita ada 6. Kita ada relau bagas, kita ada relau paddling, kita ada relau dedah, relau Bessemer, relau elektrik dan relau kupula. Okay, yang pertama, untuk sebelum kita ke 5 relau tersebut, relau utama dia adalah relau bagas. Relau bagas adalah 3 campuran bahan mentah tersebut untuk kita menghasilkan besi jongkong. Besi jongkong, besi tulen ni. Bila kita nak belajar benda tu, so daripada besi jongkong ni barulah terhasilnya besi-besi lain. Kita nak hasilkan besi tempawan, keluli kepingan, keluli kabel rendah, keluli alloy, besi tuang. Okay, daripada besi jongkong ni, untuk menghasilkan besi tempawan maksudnya besi yang boleh ditempa, kita akan menggunakan relau paddling. Untuk menghasilkan besi tuang pula, kita perlukan relau kupula. Okay, kemudian untuk menghasilkan keluli, kita ada 3 relau, iaitu relau dedah, relau Bessemer dengan relau elektrik. Untuk relau dedah, kita untuk hasilkan keluli kepingan. Untuk relau Bessemer pula, untuk menghasilkan keluli karbon rendah. Untuk relau elektrik, kita hasilkan sebagai keluli alloy. Okey, alloy dapat. Tapi kita tak tahu relau ni apa maksud sebenar relau ni, macam mana dia berfungsi. Okey, mari kita tengok. Yang pertama, kita tengok relau bagas. Okey, relau ni dia menggunakan aliran udara panas sebagai sumber haba untuk memanaskan campuran biji besi dan arang batu bagi menghasilkan besi lembu. Okey, dia masukkan 3 bahan mentah tersebut, dicampur, kemudian dipanaskan dalam relau bagas dan dia nak leburkan sehingga menjadi cair. Kita tengok proses yang pertama. 3 bahan mentah utama, iaitu biji besi, kok dan batu kapur, dimasukkan ke dalam mulut relau yang terletak pada bahagian atas relau. Kita tengok bahagian atas relau yang ini. Yang ini skip car. Ini adalah bahagian atas relau. Boleh tengok muka surat, buku teks muka surat 87 atas tu. Okey, kemudian nombor 2, 60% biji besi dicampurkan dengan 25% kok arang batu dan 15% batu kapur. Ini adalah persentage campuran yang dimasukkan untuk menjadikan besi jongkong. Okey, campuran ini kemudian dia dipanaskan dalam relau bagas pada suhu, ingat ni, pada suhu 500 darjah Celsius hingga 600 darjah Celsius oleh udara panas pada tekanan 0.1 mega Newton per meter square di dalam dapur khas atau disebut stov untuk permulaan pembakaran. Okey, tak tahu stov ni apa? Ni adalah stov. Stov ni adalah kawasan dapur pembakaran. Kita tak guna gas, kita tak guna gas pembakaran. Kita akan guna gas dari luar, oksigen dari luar. Okey. Kemudian yang ketiga, pada takat suhu yang tinggi, kok akan membebaskan gas karbon monoksida dan berpadu dengan oksigen di dalam biji besi lalu membakar bahan-bahan asing yang terdapat di dalamnya. Okey, kita tengok kok ni dia akan membebaskan gas karbon monoksida yang terdapat di dalam pembakaran tersebut. Gas tersebut akan terbebas daripada sini, kawasan ni, daripada kawasan terbuka ni. Okay.
Yang keempat, batu kapur pula mengasingkan bahan asing seperti belerang dan silika di dalam besi lalu membentuk slag. Slag ni akan timbul pada lapisan atas besi yang cair disebabkan sifatnya yang ringan. Kita tengok. Yang lapisan ni adalah slag. Slag tu adalah cairan penurunan biji besi. Biji besi bila dah cair dia akan turun, dia akan menjadi slag. Slag ni macam habuk-habuk macam tu. Slag ni adalah terhasil daripada silika dan aluminium daripada tindak balas oksida besi, batu, kapur dan magnesium oksida yang terdapat di dalam dia. Slag ni akan disimpan untuk dijadikan sebagai semen untuk bahan binaan seperti konkrit dan jalan raya. Batu kapur pula mengasingkan, ni akan dah kita baca. 5. Pembakaran berlaku secara berterusan dan menghasilkan besi cair lalu dimasukkan ke dalam acuan segi 4 bujur untuk menghasilkan besi jongkong. Besi jongkong ni seterusnya akan dihantar ke relau untuk penghasilan besi dan keluli. Kita tengok. Ni cairan pada slag ni akan berada pada cairan besi. Cairan besi tersebut akan dipindahkan ke dalam hot metal car ni. Slag tadi kita asingkan tempat lain sebab slag akan digunakan untuk membuat semen semua tu. So metal yang terdapat, molten iron ni kita akan pindahkan untuk dijadikan jongkong. Yang keenam, slag masih digunakan kerana boleh dijadikan bahan kejutan lain seperti bahan konkrit. Kita tengok contoh video penghasilan dia. Blast furnace. Dalam bahasa Inggeris kita panggil relau bagas sebagai blast furnace. Of oxide ores. Ni arang batu. It is mixed. Ni arang batu. Ni limestone. Limestone batu kapur dengan biji besi ore. With limestone and coke. Then this mixture is fed into the blast furnace from its top. Dimasukkan ke dalam blast furnace. In this blast furnace, hot air is blown. Dia gunakan oksigen dan udara untuk pemanasan dalam blast furnace tersebut. From the bottom of the furnace, coke is burned with the release of temperature up to 2200 Kelvin. This provides the required temperature for the process. Iron oxide combined with carbon atom produces iron and carbon monoxide. Oksida karbon tersebut akan ambil oksida besi daripada ferrum, akan bebaskan. In this process, kemudian dia akan tinggal besi berseorangan. When limestone is decomposed into calcium Dia terus masukkan bahan tersebut. Ni adalah yang hitam ni adalah slag. Yang bawah ni baru molten iron. Kemudian molten iron ni kita pindahkan untuk dijadikan jongkong. Molten slag kita masukkan ke tempat lain. Molten iron kita pindahkan ke tempat lain untuk dijadikan jongkong. Dah selesai untuk untuk relau bagas ni kita boleh tengok. Kalau nak tengok gambar dia, tengok contoh dekat muka 86 tu, dia berbentuk seperti kon. Tinggi dia lebih kurang 30 meter. Diameter dia pula lebih kurang 7 meter. Kemudian kita tengok kemudian kita tengok relau paddling. Relau paddling yang mempunyai bentuk seperti pembakar roti. Kita tengok dekat gambar 88. Tengok
Tengok dia macam pembakar roti kan. Kemudian dia mendapatkan besi tulen dengan cara meleburkan dan menulinkan besi jongkong. Okey, proses rela puddling ni kita untuk menghasilkan besi tempawan. Okay, kalau apa yang kita dah belajar, besi tempawan untuk kita hasilkan apa? Kita hasilkan rivet, paku, barang hiasan. Sebab apa kita gunakan besi tempawan ni? Sebab dia mempunyai 0.06 hingga 0.08% karbon di dalamnya. Okey, kita tengok proses yang pertama. Pancutan api dilakukan di atas besi jongkong di dalam rela puddling bagi memastikan semua bahan terkena api. Okey, pancutan api ni. Pancutan api dekat atas ni. Kemudian apabila karbon berkurangan, bahan akan dikacau dan suhu lebur besi akan meningkat dalam lingkungan 1530 darjah Celsius. Bila dah panas, karbon dah kurang, dia akan still kacau lagi. Kemudian nombor 3, bahan dikacau untuk menurunkan suhu badan kerana rela puddling hanya boleh mencair jongkong pada suhu 1000 darjah Celsius sahaja. Okey, keempat, besi yang dikeluarkan di rela akan berbentuk ketulan. Seterusnya besi ni akan diketuk dan digelik ketika ia masih lagi panas untuk jadikan bentuk bar. Kalau kamu boleh tengok video yang mana pun penghasilan besi, dia akan leburkan ketulan besi tu, lepas tu dia ketuk. Dia leburkan, dia ketuk. Kamu boleh tengok macam mana proses penghasilan pedang. Dia leburkan, lepas tu dia ketuk. Dia leburkan, lepas tu dia ketuk untuk membentuk. Itu adalah proses besi tempawan. Kemudian bar tersebut akan dijadikan berbagai-bagai bentuk lain seperti plat, bulat dan kepingan sebelum dipasarkan. Okey, penghasilan besi tempawan ni adalah secara besar-besaran. Proses ni digunakan sebab dia lebih mudah untuk kita membeli besi tersebut dan lebih mudah untuk dibuat. Kena ingat semua ni. Okey, ni adalah pintu dia, ni adalah kawasan pemanasan dia. Ni adalah cairan jongkong besi tersebut. Okey, kemudian kita pergi kepada proses relau kupola. Relau kupola besi jongkong yang dihasilkan pada relau bagas tidak sesuai digunakan untuk proses tuangan kerana benda asing yang tinggi. Proses tuangan ni adalah proses di mana logam cair yang digunakan untuk kita tuang ke dalam sesuatu bentuk untuk menghasilkan logam yang berbentuk. Contohnya kita nak hasilkan kepala mertun. So kita bentukkan dia dalam tanah, bentuk seperti mertun. Kita tuangkan dia besi tersebut ke dalam bentuk tersebut. So kita biarkan dia akan keras, nanti akan jadi mertun. Okey, memanaskan kembali bersama-sama kuk dan arang batu bagi memastikan besi tuang. Okey, dia dalam proses relau kupola ni, dia campurkan balik kuk dan arang batu, dia tambah lagi untuk menghasilkan besi tuang, bagi lagi kuat. Okey, yang pertama kita tengok dia relau kupola ni dia sama dengan relau bagas, tapi dia lebih kecil daripada relau bagas. Dia berbentuk silinder dan ruang dia secara menegak. Okey, relau kupola ni dia gunakan batu bata sebagai bahan lapisan dalam dia. Kita tengok yang pertama, besi jongkong yang terhasil daripada relau bagas akan dipanaskan semula dalam relau kupola bersama-sama dengan bahan mentah yang lain seperti kok, batu kapur, skrap besi dan menghasilkan besi tuang. Yang kedua, proses peleburan besi jongkong dalam relau kupola boleh dikatakan hampir sama seperti relau bagas meleburkan biji besi. Okay. Yang ketiga, campuran unsur lain seperti tembaga, kromium, silikon dan mangan digunakan untuk mempertingkatkan mutu besi tuang. Okay, mangan ni campuran untuk mempercepatkan proses tersebut Okey, untuk nombor 4, besi yang cair akan mendap ke bawah lalu dimasukkan ke dalam acuan yang diperbuat daripada pasir halus. Yang kelima ialah besi tuang yang dihasilkan mengandungi karbon dalam lingkungan 1.5% hingga 4%.
kita tengok dia punya lakaran. Okey. Ni adalah lakaran untuk relau kupola yang menghasilkan besi tuang, besi cair maksudnya. Okey. Ni adalah pintu yang untuk kita masukkan 3 bahan mentah. Bukan 3 bahan mentah tapi campuran bahan mentah, iaitu kita ada besi jongkong, kapur, besi jongkong, kapur putih dengan kok, iaitu arang batu. Okey, batu kapur, arang batu dengan jongkong. Okey, kemudian 3 campuran tersebut dimasukkan ke dalam relau kupola ni, kemudian dipanaskan sehingga cair. Kenapa kita nak hasilkan logam ni? Sebab logam ni dia lembut dan mudah di mesin dengan kapasiti redaman yang tinggi dan kekuatan mampatan yang tinggi. Sebab tu kita nak hasilkan besi tuang. Okey, kita tengok Okey, dekat sini kita tengok dia ada 3 campuran, iaitu relau. Kita campuran relau. Bukan, dia ada 3 campuran, iaitu besi, jongkong besi, dia ada arang, kop dengan kapur putih, batu kapur. 3 ni kemudian dimasukkan ke dalam relau kupola. Relau kupola saya sebut tadi dia berbentuk silinder, dalam dia ada batu-batuan. Okey, ada metal, besi, ada batu arang, ada batu kapur. Kemudian dicampur 3, ditambah lagi, dimasukkan ke dalam 3 campuran tersebut, dipanaskan sehingga 3 campuran tu lebur, bercampur sebati dengan cantik, sehinggalah 3 campuran tersebut menjadi cair, logam yang cair. Baru logam tersebut akan menjadi besi tuangan. Okey. Kemudian kita dah belajar tentang relau bagas, relau paddling, relau kupola. Sekarang kita nak masuk 3 relau yang menghasilkan keludi. Kita tengok dulu relau dedah. Relau dedah ni adalah relau yang menghasilkan keludi kepingan yang lembut. Okey, kita tengok. Kaedah menggunakan relau dedah ini adalah untuk mendapatkan peratusan nilai kandungan karbon di dalam keludi supaya dapat dikawal secara tepat dan menambahkan atau mengurangkan semasa proses dijalankan. Yang kedua, dia mempunyai 2 kebuk sebagai tempat melebur yang digunakan secara bergilir-gilir. 1 kebuk digunakan, kemudian lagi 1 kebuk tu dipanaskan. Okey, boleh dapat. Kemudian kita tengok proses yang pertama, iaitu bahan api yang digunakan ialah udara dan gas panas. Ingat ni, untuk proses relau dedah. Untuk proses relau dedah, kita akan gunakan udara dan gas panas. Apabila bahan api ini dilalukan di bahagian atas bahan mentah, gas bertindak memarakkan lagi pembakaran dan seterusnya melaburkan bahan mentah tersebut. Macam mana proses dia? Macam ni. Bila bahan api masuk, dia akan bergabung dengan gas. Bila dia bergabung dengan gas, dia akan menghasilkan satu letupan atau satu pembakaran yang besar. Proses tu akan mempercepatkan lagi
sistem pembakaran. Samalah macam kita tekan lighter, api keluar, kita sembur dengan semburan apa pun, semburan minyak wangi ke, semburan apa pun, api akan marak dengan tebal kan. Macam tu proses dia. Okay, kemudian bahan mentah yang telah cair akan diambil dan diuji kandungan karbonnya bagi mendapatkan mutu keluli yang dikehendaki. Okay. Selepas pembakaran, semasa pembakaran bila dia dah bakar tu kan, dia nak tahu keluli tu dah capai mutu dia ke tak, dia akan ambil sedikit, dia periksa guna mesin, dia tengok logam tu, cairan tu dah sampai mutu yang dia kendaki ataupun tak, sebab dia ada mutu-mutu yang dia tersendiri, sebab kita nak menghasilkan keluli berkepingan. Kemudian seterusnya, bahan tersebut akan dikeluarkan daripada lelah apabila mutu yang dikendaki dicapai bagi proses penyukan untuk dijadikan jongkong keluli. Okey, bila dia dah periksa relau tu, dia dah periksa logam tersebut, cairan tersebut, bila dah capai mutu tu, dia akan keluarkan, kemudian dia akan biarkan di luar untuk proses penyudukan untuk dijadikan jongkong keluli. Jongkong keluli, bentuk satu tebal tu dinamakan jongkong keluli, macam seperti jongkong masak, macam tu. So dari situ kita akan buatlah bentuk apa pun yang kita nak. Yang terakhir, keluli yang dihasilkan dengan kaedah ini digunakan untuk membuat bahan binaan jambatan, skru, bot dan sebagainya. Okey, bila dah hasilnya jongkong keluli ni, baru kita boleh proses dia. Kita nak buat jambatan, kita buat bentuk jambatan, kita nak buat skru, kita buat bentuk skru. Macam tu. Okey, ini adalah proses dia. Bahan api dimasukkan bercampur dengan gas, udara yang masuk, kemudian gas yang terbakar dilepaskan di sini. Proses pembakaran akan berlaku dekat sini. Okey, kita tengok untuk penghasilan keluli yang kedua, iaitu proses relau Bessemer. Relau Bessemer ni kita gunakan untuk menghasilkan keluli yang berkarbon rendah. Ingatlah, keluli yang berkarbon rendah. Mana datangnya nama Bessemer ni? Okey, nama Bessemer ni datangnya dari Sir Bessemer di England. Sir Bessemer, nama dia sendiri, Sir Bessemer, di England pada tahun 1856. Kemudian relau Bessemer ni dia berbentuk seperti tempayan besar yang diperbuat daripada batu bata dan disalut dengan keluli. Macam tu. Relau Bessemer ni, kebaikan dia boleh memuatkan 30 tan kilogram logam dalam tu. Kemudian dia dapat mengurangkan kandungan karbon yang terdapat di dalam besi jongkong sehingga lingkungan 0.02% hingga 1.4%. Okey. Yang ketiga, dia adalah untuk Bessemer ni juga dapat menghasilkan bahan yang banyak di dalam besi jongkong. Kita tengok kaedah yang pertama, iaitu besi jongkong akan dimasukkan ke dalam relau Bessemer setelah proses di relau bagas telah berlaku. Oksigen akan menerima tekanan yang tinggi daripada bahagian bawah relau melalui saluran udara. Tengok ni, besi jongkong akan masuk ke dalam relau Bessemer, dia akan masuk ke dalam ni, kemudian oksigen akan menerima tekanan yang tinggi daripada bahagian bawah relau melalui saluran udara. Ini adalah saluran udara. Oksigen akan masuk dari sini. Yang kedua, pembakaran akan berlaku apabila oksigen ini mengenai besi cair yang terdapat di dalam relau dan akan mengeluarkan asap putih dan meledak keluar daripada relau. Bila oksigen dah masuk, pembakaran automatik akan berlaku. Okay, yang ketiga, cecair keluli dituang ke acuan bagi segi empat. Acuan segi empat tepat berproses penyudukan. Apabila sejuk, ia dinamakan jongkong keluli. Jongkong keluli ini mempunyai mutu yang rendah dan akan digunakan sebagai skru, dawai, paku dan sebagainya, sebab dia berkarbon rendah. Kita tengok function dia macam ni.
Oksigen akan masuk dekat sini, pembakaran akan berlaku dalam ni, kemudian dia akan bebaskan gas karbon monoksida. Kita tengok contoh. Air oxidizes the Okey, nampak. the Dia masukkan air udara panas, oksigen dekat sini, saluran oksigen dia akan lalu dekat sini, dia akan masuk dekat bawah saluran udara, converter, kemudian dia air panaskan oxidizes tersebut. the impurities present in pig iron. The impurities, manganese and silicon, are converted into the respective oxides. Oxide, which burns with a blue flame, and Campuran tersebut akan tindak balas dalam ni akan menghasilkan gas karbon monoksida. Karbon monoksida tersebut akan dibebaskan keluar the mouth of the converter. The oxides of manganese and silicon ensured by prolonged entry of the hot blood. Okey dah. Sekarang kita dah belajar nak buat nak menghasilkan keluli melalui dua relau. Sekarang tinggal lagi saya belum cakap penghasilan relau bersema ni. Kita adalah untuk menghasilkan contoh besi berkarbon rendah ni adalah kita nak menghasilkan pisau, jarum dan peralatan acuan. Okey. Itu untuk sebagai pengetahuan Jadi sekarang kita masuk untuk penghasilan keduli untuk relau yang ketiga, iaitu elektrik. Proses relau elektrik. Relau elektrik ini adalah kaedah yang moden dan mempunyai keupayaan yang tinggi bagi memudahkan proses mengendalikan bahan mentah berbanding relau yang lain. Kemudian, suhu dan bahan campuran dapat dikawal dengan lebih cepat. Untuk proses relau elektrik, suhu dan bahan campuran dapat dikawal dengan lebih tepat. Yang ketiga, relau elektrik terbahagi kepada dua, iaitu relau arka dan relau berfrekuensi tinggi. Tapi kita akan belajar tentang relau arka sahaja. Okey. Kita tengok proses yang pertama, iaitu relau ini boleh digunakan untuk menghasilkan alloy keluli seperti keluli tahan karat, keluli berkelajuan tinggi dan lain-lain jenis keluli yang memerlukan kawalan proses yang lebih jitu atau tahap ketulinannya yang tinggi. Okay, yang kedua, proses fasa yang kedua ialah bahan-bahan seperti besi jongkong, keluli alloy dan elemen lain dimasukkan ke dalam relau elektrik untuk dileburkan melalui arus elektrik yang dibekalkan daripada 3 batang elektrod yang dipasang melalui bahagian atas arka tersebut. Ni 3 batang elektrod ni, ini adalah jongkong-jongkong yang kita panaskan balik. Kemudian pasang yang 3 elektrod ini mestilah berkedudukan hampir dengan bahan mentah supaya arka dapat mengenai bahan tersebut. Bahan mentah akan menjadi cair dan dituangkan ke dalam acuan untuk bentuk jongkong keluli. Okey. Elektrod ni dia mesti berada hampir dengan keluli-keluli tersebut. Kalau dia tak kena, macam mana nak proses pembakaran nak berlaku dengan tepat. Kemudian kita tengok bila besi-besi keluli alloy itu dah dileburkan, kita akan tuangkan dia ke dalam bekas. Okay, untuk membuat keluli alloy ni kita memerlukan 3 unsur, iaitu unsur kromium, nikel dan tungsten. 3 ni akan dicampurkan baru boleh menjadikan keluli alloy. Okay. Proses ni dia akan makan masa selama 4 jam hingga 12 jam. Proses ni juga digunakan di atas sebab dia bebas daripada asap dan kekotoran. Semua proses yang kita dah belajar tadi kebanyakannya membebaskan asap kotor, tapi ini tak. Dia hanya menggunakan elektrod yang tidak membebaskan apa-apa asap. Kita tengok cara pemprosesan dia. Okey, tengok dia ambil keluli, macam mana dia letak, dipanaskan sehingga menjadi cair.
Sehingga cair pun dia rapatkan lagi sampailah benda tu cair betul-betul menjadi cairan besi. Baru dipindahkan ke tempat lain. Dia akan tuang ke dalam bekas. Dia buat turun elektrod. Dia salurkan elektrik. Dia panaskan. Dia panaskan elektrod. Kemudian bila dah cair, dia akan tuang ke dalam bekas. Dia tidak belacang semua relau. Kemudian kita masuk pula dekat pembekalan besi dan keluli. Untuk pembekalan besi dan keluli ni, kebanyakan besi dan keluli dia terhasil daripada kaedah relau yang mempunyai bentuk jongkong. Kemudian bentuk yang terhasil tu ada terdiri daripada 3 bentuk, iaitu papak, bilet dan blum. Adalah bekalan besi dan keluli. Kita tengok carta alih dia. Contoh, kita tengok untuk penghasilan ni kita ambil daripada relau elektrik. Kita tengok contoh satu relau elektrik dia bagi. Kita tengok daripada relau elektrik, dia akan gunakan alat penuhan berterusan. Daripada alat penuhan berterusan ni, dia akan hasilkan 3 jenis bentuk 3 jenis bekalan besi ni. So bentuk bekalan besi ada 3, iaitu papak, bilet dan blum. Untuk papak, jenis dia adalah kepingan nipis tebal. Untuk bilet, dia ada bar bulat, bar segi 6, tiub bulat dan plat. Untuk blum, kita ada keluli bersudut bentuk T, bentuk I dan bentuk U. Untuk papak ni kita tengok kegunaan dia. Untuk dinding kenderaan, bekas bertekanan tinggi. Untuk bilet pula kita ada aci pemilihan kuasa dan tiang. Untuk blum, kita ada bahagian kerangga mesin. Kita tengok contoh-contoh ni. Papak, kepingan nipis dia. Bilet, bar bulat, bar segi 4, bar segi 6, bar segi 8, tiub segi 4, tiub bulat, plat. Dengan blum, kita ada keluli bersudut, keluli bersudut T, keluli bentuk ni, keluli bentuk U. Ni dah biasa tengok dekat construction bangunan. Ini pun dekat kedai hardware pun banyak. Tengok, aci pemilihan kuasa dan tiang digunakan ni sebab dia tebal. Untuk blum dia gunakan kerangka mesin. Nampak kerangka mesin, construction mesin. Dinding kenderaan bekas bertekanan tinggi. Ni kepingan nipis, papak. Dinding kenderaan tu lah, besi-besi kenderaan untuk menghasilkan kenderaan. Sebab dia nipis, takkan kita nak guna besi bar segi 4 ni, kan berat kereta tu. Macam tu proses dia. So sampai sini saja pengajaran untuk proses pengeluaran besi dan keluli. Terima kasih.